Unit Integriti dan Ombudsman, dan juga pejabat penasihat undang-undang. Saya pasti semua sedia maklum, kedua-dua PTJ ini adalah merupakan PTJ yang penting dalam pelaksanaan integriti dan juga pengurusan undang-undang di Universiti Kebangsaan Malaysia. So kita mulakan sesi taklimat hari ini dengan bacaan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Yang berusia Profesor Madya Dr. Salawati Mat Basir, Penasihat Undang-Undang Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Yang berusia Tuan Harul Zaki Muhammad Yusof, Ketua Unit Integriti dan Ombudsman UKM. Yang berbahagia Profesor-Profesor, Datuk Doktor, Tuan-Tuan dan Puan-Puan, hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian. Terima kasih di atas kesudian yang berbahagia Profesor, Datuk Doktor, Tuan-Puan untuk hadir ke sesi taklimat yang kami adakan pada pagi ini. Sukacita saya memaklumkan, sesi ini diadakan dengan fokus untuk berkongsi maklumat mengenai peranan dan fungsi semasa Unit Integriti dan Ombudsman dan juga pejabat penasihat undang-undang. Sejajar dengan pertambahan fungsi Unit Integriti kepada Unit Integriti dan Ombudsman, sesi ini diharapkan dapat memberikan input-input penting kepada Ketua Pentadbiran Pusat Tanggungjawab, Pegawai Focal Integriti dan juga semua hadirin dan hadirat yang hadir pada pagi ini. Sesi ini juga membuka ruang kepada pihak Ketua Pentadbiran PTJ dan semua untuk berkongsi sebarang permasalahan dan juga pertanyaan berkenaan dengan isu integriti dan tata tertib di peringkat PTJ melalui sesi soal jawab yang akan diadakan. Justru tanpa melengahkan masa, saya dengan hormatnya mempersilakan Tuan Harul Zaki Muhammad Yusof untuk taklimat beliau berkaitan dengan fungsi dan peranan Unit Integriti dan Ombudsman UKM. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, salam sejahtera kepada semua peserta yang berbahagia Dr. Salawati Mat Basir, Penasihat Undang UKM dan juga para peserta sekalian. Terima kasih kerana meluangkan masa pada pagi ini. Alhamdulillah pagi ini kita akan dapat mendengar taklimat berkaitan dengan fungsi Unit Integriti dan Ombudsman dan juga fungsi pejabat penasihat undang. So, untuk pagi ini tuan-tuan dan puan, pihak Unit Integriti dan Ombudsman akan memberikan taklimat berkaitan dengan fungsi yang dijalankan oleh Unit Integriti lah dan juga fungsi baru yang kami terima iaitu fungsi Ombudsman. Saya rasa, saya pasti, saya yakin ramai peserta yang memang nanti untuk mengetahui apakah fungsi sebenarnya Ombudsman. Kadang-kadang ada orang sebut pun tak betul tu Ombudsman kan. Ada eja pun tak betul Ombudsman kan. So kita akan terangkan juga apa benda Ombudsman tu supaya dapat ataupun dapat sedikit pengetahuan lah berkaitan dengan Ombudsman. Okey, kita pergi dulu pada Unit Integriti. Ini adalah punca kuasa merupakan Unit Integriti daripada Pekeliling Perkhidmatan Dalam 2017. Di mana pekeliling ini dikeluarkan oleh PTJ yang mengarahkan supaya semua agensi kerajaan, kementerian, jabatan, agensi untuk menumbuhkan unit integriti termasuk Badan Berkanun. Iaitu di KM pun kita menumbuhkan unit integriti. Okey, ini adalah fungsi keras unit integriti. Kita ada 6 keseluruhannya. Kita tengok pada dalam bentuk pekeliling perkhidmatan dan juga arahan YB Perdana Menteri ada menyatakan berkaitan dengan fungsi keras unit integriti. Kita ada 6. Kita ada pengurusan aduan. Saya rasa semua dapat kita tahu berkaitan dengan pengurusan aduan ni, mana kita akan menerima aduan yang dihantar oleh semualah warga UKM dan juga termasuk kepentingan. Yang kedua, kita akan menjalankan siasatan atau pengesahan dan pengesahan. Apabila kita terima aduan, kita akan mengesahkan dulu. Kadang ada setengah aduan ni, bila kita buat pengesahan ni, dia tak ada asas pun. Dia tak ada asas. Kadang-kadang tuduhan ada palsu dan sebagainya. Sebab kita perlu ada pengesahan dan pengesahan. Kemudian kita akan buat siasatan lah. Sekiranya ada asas,
hasil siasatan kita, kalau ada peluang hasil dan sebagainya, kita akan tentukan laporan kepada pihak penasihat undang-undang. Okey, dalam fungsi teras 6 ni, satu fungsi iaitu tata tertib dilaksanakan oleh pejabat penasihat undang-undang. So, saya rasa walaupun di kementerian dia disatukan dalam satu unit, tapi saya rasa sesuai juga kalau diasingkan tata tertib ni supaya kita dapat tak bias lah. Kita yang menyiasat, kita juga yang membuat keputusan dan sebagainya. Saya rasa eloklah satu pihak yang lain ataupun pejabat lain yang meneruskan tindakan tersebut ataupun menjadi usia kepada tata tertib bagi UKM. So, fungsi ini akan dilaksanakan oleh pejabat penasihat undang di mana saya rasa saya pasti Dr. Salah akan ulas lebih lanjut berkaitan dengan tata tertib ini. Kemudian kita ada fungsi tabik urus. Perempuan tabik urus pun merupakan salah satu fungsi teras unit integriti di mana antara perkara yang kita lihat adalah semasa kita menjalankan siasatan, di akhir siasatan itu tak semestinya akan ada kes ataupun akan kita forwardkan kepada pejabat penasihat undang. Kadang-kadang ada juga kita lihat adalah isu-isu yang lebih kepada isu governance, isu tabik urus, di mana mungkin SOP yang longgar ataupun tak ada garis panduan dan sebagainya. Kita akan cadangkan juga kepada mana-mana PKJ tersebut untuk tie up the SOP ataupun kalau tak ada lagi garis panduan, mewujudkan garis panduan ataupun tata cara untuk kita selesaikan masalah tersebut. Itu tabik urus. Kita juga untuk tabik urus juga kita juga menerima berbagai-bagai persoalan daripada semua warga UKM. Kami memang terbuka. Kalau ada sebarang persoalan berkaitan dengan grey area dan sebagainya, tak pasti betul tak betul, salah tak salah, boleh saja email kepada unit integriti. Sama ada nak email direct kepada saya boleh ataupun kepada email ketua unit integriti lah. InsyaAllah kita akan jawab accordingly. Okay? Kemudian kita ada fungsi pematuhan. Pematuhan ni lebih kepada pematuhan kepada SOP dan peraturan yang ada di lah. Baru-baru ni kita laksanakan misteri shopping, misteri shopping ataupun misteri shopping lah kalau kita tak panggil. Kita ada buat semakan di PTJ berkaitan dengan panggilan telefon dan sebagainya. Kita ada buat panggilan telefon secara rambang dan kita akan lihat kita ada tak orang pick up telefon dan sebagainya. Kita pastikan bahawa SOP berkaitan dengan BDR ni ataupun bekerja semasa BDR ini dipatuhilah terhadap SOP. Sepatutnya ada setiap PKJ itu akan ada walaupun 40%, 80% kena ada orang yang ada dekat pejabat. So kita laksanakan fungsi pematuhan tersebut. Kemudian kita ada fungsi yang seterusnya adalah fungsi pengukuhan integriti. Saya rasa fungsi pengukuhan integriti ini semua orang tahulah. Dalam kita menyiasat, kita menguruskan luar, kita juga menjalankan program-program awareness, program pengukuhan integriti kepada semua staf, kepada semua warga UKM. Kita ada berbagai-bagai program. Antaranya yang kita selalu laksanakan adalah info integriti yang kita akan blast every 1 month ataupun every 2 months kita akan blast. Kita juga ada siri perkongsian integriti sebagaimana yang kita ada hari ini lah. Setakat ini kita dah ada 7 sesi perkongsian integriti. Setakat ini kita adakan secara webinar lah, online. Berbagai-bagai tajuk lah. Bermula dengan tajuk berkaitan aduan, berkaitan dengan salah guna kuasa, berkaitan dengan sexual harassment dan sebagainya. So kita akan pilih tajuk-tajuk yang sesuai untuk kita bincangkan. Kita pun nama pun sesi perkongsian, so kita akan dapat juga feedback daripada warga UKM berkaitan dengan tajuk-tajuk kita bincangkan. Itu adalah fungsi teras unit integriti lah secara ringkasnya. Ini adalah berkaitan dengan penubuhan unit integriti di UKM dengan melalui kelulusan lambaga pengarah Universiti LPU bilangan 5 tahun 2013 meluluskan untuk menubuhkan unit integriti UKM. Kemudian bilangan 4 2018 perstrukturan unit integriti pemisahan daripada PPU. Itu makluman pada permulaan perubahan unit integriti ini kita adalah bersama dalam pejabat penasihat undang. Kemudian pada 2018 kita dipisahkan, kita adalah PTJ asing lah, PTJ sendiri.
Beritahu pada bilangan 1 2019. Okey, diberikan autonomi untuk melapor terus kepada lembaga pengarah universiti. Maksudnya kami di unit integriti akan melapor terus apa-apa berkaitan dengan integriti, aduan dan sebagainya, kita akan melapor terus kepada lembaga pengarah universiti. Dan kemudian ni pada yang terkini pada bilangan 4 2021, penyenamaan semula unit integriti dan ombudsman pada yang berkuasa pada 1 Jun 2021, di mana unit integriti yang ada fungsi keras ni telah ditambahkan lagi dengan fungsi baru iaitu berkaitan dengan ombudsman. Okey. Tak gerak solution. Okey, ini adalah carta organisasi unit integriti setakat hari ini. Kita ada dalam 8 orang lah termasuk saya. Dan kita ada 3 seksyen utama, iaitu seksyen aduan, ombudsman dan juga pentadbiran. Ini diketuai oleh Poros Melani. Kita ada seksyen siasatan dan pematuhan. Kita ada Cik Rajan. Ini kita update, setakat hari ini seksyen siasatan dan pematuhan adalah Cik Ahmad Syarif dan juga Cik Nur Alani. Dan seksyen perempuan teknikal dan terus diketuai oleh Cik Rajan lah dan Puan Taslina. Okey. Okey, ini portfolio section melaksanakan perancangan tabik urus dalam mengenai isu integriti, melaksanakan tugasan penerimaan aduan, melaksanakan tugasan siasatan, pengesahan dan pengesahan. Maksudnya ini adalah 3 fungsi utamalah section yang saya tulis tadi. Memantau tindakan siasatan dari peringkat PTJ berupa aduan salah satu tata tertib, melaksanakan memastikan pemberdayaan kesihatan dan pelaksanaan integriti di UKM, menyelaras penyediaan pelaporan dan maklumat terlibat. Adalah fungsi-fungsi yang dilaksanakan lah, atau tugas-tugas yang dilaksanakan setakat ini. Okey, ini sedikit pencapaian unit integriti. Kita alhamdulillah kita berjaya laksanakan, kita lancarkan plan tindakan integriti UKM 2021 hingga 2025 pada bulan Julai baru ini. Dan kita telah pun menubuhkan di setiap PTJ, sebahagian besarlah PTJ kita ada program corporate integrity. Kita fokus pada PTJ yang besar dulu. Dan insya-Allah untuk fasa kedua nanti kita akan lantik juga program corporate integrity bagi PTJ yang kecil. Okey. Itu juga adakan kerjasama mendirikan dengan pihak GIACC. Kita juga terlibat dalam penilaian Prevention of Sexual Exploitation and Abuse daripada UNICEF dengan kerjasama Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, dan kita telah berjaya untuk menubuhkan ombudsman di UKM, dan kita juga telah berjaya menubuhkan ataupun menyediakan garis panduan dan polisi-polisi berkaitan dengan tugas unit kita untuk ombudsman di UKM. Okey, ini adalah data-dasar ataupun tata cara yang kita laksanakan, dasar untuk amalan dan seksual, tata cara perlindungan pemberi maklumat, tata cara pengendalian piawai, pengurusan aduan dan pengurusan siasatan, bahan poster, siri webinar dan sambutan hari integriti. InsyaAllah pada bulan November dan Disember ni kita akan sambut hari integriti, dan insyaAllah kita ada banyak program integriti yang telah kami sediakanlah untuk semua warga. Ini adalah plan tindakan integriti kita. Kita ada 4 bidang keutamaan: tabik urus dan penyampaian khidmatan, kita ada pengurusan kewangan, kita ada pengurusan akademik dan hal luar pelajar, kita ada pengurusan pendidikan, inovasi dan penerbitan. 4 dan keseluruhan ada kita ada 36 inisiatif yang telah terancang, dan insyaAllah kita akan bakal laksanakan semua inisiatif tersebut. Okey, saya nak share pada tuan-tuan perempuan berkaitan dengan skop bidang kuasa lah di ombudsman. Ini kita ada 3. Secara keseluruhannya kita cover staf akademik, pelajar dan juga staf akademik. Maksudnya keseluruhan warga UKM lah adalah dalam bidang kuasa integriti. So kalau ada aduan-aduan melibatkan pihak luar, so memang tak ada kuasa lah. Unit integriti angkat tangan, memang kita tak ada kuasa nak menyiasat
kes-kes yang melibatkan pihak luar yang tak ada kaitan. Contohnya ada dapat email ataupun daripada pihak luar berkaitan yang membuat kenyataan yang terburuk pasal UKM ataupun pasal mana-mana pegawai UKM dan sebagainya. So memang itu dari pihak luar lah. Kita tak ada kuasa untuk menyiasat. Perempuan boleh menggunakan saluran lain, contohnya kuasa dan sebagainya untuk menjalankan siasatan. Okey, so far jelas ini adalah bidang kuasa unit integriti. Okey, bidang kuasa dan unit integriti setakat ini adalah mengurus keaduan dan menyiasat salah laku yang berkaitan dengan pelanggaran arahan, peraturan semasa UKM dan sebagainya. Maksudnya mana-mana arahan lah. Kalau ada mana-mana peraturan, garis panduan yang dikatakan telah melanggar dan sebagainya dan ada salah laku kat situ, kita boleh menyiasat. Tapi kita tengok juga kepada weightage lah. Weightage kesalahan tersebut. Kadang-kadang tak patut SOP, mungkin boleh diberikan teguran dan sebagainya. Ataupun kalau tengok salah laku yang lebih serius, mungkin akan dijalankan secara tanah. Kita tengok kepada weightage jenis-jenis kesalahan, pelanggaran peraturan yang ada lah. Okey. Kemudian melanggar peraturan dalam Akta Badan-Badan Berkanun. Ini lebih serius lah. Kita tengok dalam Akta Badan-Badan Berkanun itu dah dinyatakan kesalahan-kesalahan yang tetap dalam itu. Contohnya menjalankan perniagaan tanpa kebenaran, ataupun membuat kenyataan awal, ataupun terlibat dalam politik, parti politik, ataupun tidak menghadiri tugas, tidak menghadiri tugas dan sebagainya. So mana-mana kesalahan yang ditetapkan dalam Akta Badan-Badan Berkanun kita akan siasat. Sebab ini adalah punca kuasa kita lah, ataupun orang panggil Bible kita lah, untuk rujukan kita apakah jenis kesalahan yang telah dilaksanakan. Ataupun ada aduan yang berkaitan dengan kesalahan melanggar mana-mana undang-undang jenayah, di mana seantaranya kesalahan ataupun contohnya kita menerima aduan berkaitan dengan rasuah. Kita tengok kalau ada bukti, memang bukti jelas, memang obvious, case obvious, kita akan salurkan kepada sekarang sebab memang itu bidang kuasa. Sama juga dalam kesalahan-kesalahan lain, contohnya mencuri ke, ataupun cheating, ataupun salah guna kuasa dan sebagainya, kita akan tengok. Kalau memang bidang kuasa agensi penguat kuasa, kita akan salur kepada agensi penguat kuasa. Okey. Bidang kuasa ombudsman pula, ini yang ramai nak tahu ni. Sebelum ni memang kita nyatakan bahawa konflik dalaman, grievances, perkhidmatan pentadbiran, pertikaian memang kita tak siasat lah. Memang sebelum ni unit integriti tak melayan aduan-aduan sebegini, sebab kita melihat semua aduan sebegini adalah isu dalaman dan isu pentadbiran seperti izin. Tetapi dengan wujudnya ombudsman ni, tuan-tuan, dia telah membuka floodgate lah, floodgate. Tapi kita akan tengok juga aduan-aduan yang kita terima ni. Kadang-kadang ada jenis aduan yang kita terima ni boleh saja diselesaikan dekat DJ pun, tak perlu disampaikan kepada unit integriti. Tapi sekiranya sampai juga kepada unit integriti, kita akan menjalankan sesi ombudsman lah. Sesi ombudsman ni kita akan berbual, kita akan dapatkan evidence yang menyokong, dan kemudian di akhir sekali kita akan mencadangkan penyelesaian kepada masalah tersebut. So kena ada win-win dan sebagainya lah. So cara tersebut, cara yang kita gunakan sekarang, kita lebih kepada menyelesaikan isu secara pentadbiran juga. Dan untuk maklumat tuan-tuan, ombudsman ni bukan kalau kita menjalankan siasatan pun, kita tak menjalankan siasatan secara formal, secara rasmi, tak. Ini secara tak rasmi. Kalau ombudsman ni memang tak rasmi. Kita akan dapatkan juga evidence, kita akan buat juga berbual untuk dapatkan keterangan dan sebagainya, dan kemudian kita akan mencadangkan. So cadangan tersebut boleh diterima ataupun boleh tak diterima oleh mana-mana pihak lah. Sebab kita memang secara tak formal. Kita hanya membantu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada lah. Dan untuk makluman tuan-tuan perempuan, kalau unit integriti tadi kita melapor terus kepada lembaga pengarah universiti, ombudsman ni kita melapor terus kepada Datuk Naib Chancellor. Isu-isu pentadbiran ni kita akan direct dengan dia. Contohnya perlu kepada tukarkan staf ni ke dan sebagainya. Itu memang bidang kuasa dia lah.
kita akan rujuk pada Datuk Dr. Sila berkaitan dengan isu-isu ombudsman yang kita terima. Semua dalam pengetahuan beliau lah. Apa-apa aduan yang diterima oleh kita akan bincang juga dengan Datuk Dr. Sila. Okay, kita ada konflik dalaman, mungkin ada kebalahan dan sebagainya, ataupun kita tak puas hati, grievances. Tak puas hati ni besarlah. Contohnya tak puas hati dengan markah yang dia dapat, tak puas hati tak dapat pindah, ataupun tak puas hati berkaitan dengan kenaikan pangkat dan sebagainya. Boleh disalurkan kepada unit integriti, tapi macam saya cakap lah, ombudsman ni adalah siasatan yang tidak rasmi. Kita hanya boleh mencadangkan saja, terpulang pada pihak universiti untuk melaksanakan. Contohnya tak dapat naik pangkat. Kita boleh semak betul ke ikut peraturan ke tak ikut peraturan ke, tetapi keputusan tetap di tangan pihak universiti lah. Sama ada nak berikan ke kenaikan pangkat dan sebagainya. Sebab kita sedia maklum apa-apa keputusan yang ada dalam universiti ni, kita ada jawatan dia. Contohnya contoh kenaikan pangkat dia, ada jawatan kenaikan pangkat dia. Kita boleh cadangnya, tetapi kuasa itu tetap di jawatan tersebut. Okey, kita boleh buat cadangan saja. Sama juga kalau macam nak pindah dan sebagainya, pun boleh melihat kepada poin yang kita ada, dan kita boleh buat cadangan kepada isu tersebut. Ataupun isu pertikaian antara dua pihak, contohnya ada pelajar tak puas hati dengan penyedia dan sebagainya, boleh juga disalurkan kepada kami. Sekiranya tak boleh diselesaikan di peringkat PJ, kalau pelajar rasa nak buat aduan kepada ombudsman, boleh, tak ada masalah, kita boleh bantulah. Tapi seelok-eloknya diselesaikanlah di peringkat fakulti dan sebagainya. Lebih baiklah. Okey, unit integriti dan ombudsman, UKM tidak menguruskan aduan atau menyiasat berkaitan dengan soal layang, kecuali disertakan dokumen sokongan. Sebab kita banyak, alhamdulillah, selepas perubahan unit integriti dan ombudsman ni, kita tidak menerima pun sebarang surat layang, kecuali ada satu surat layang lah kita terima. Sebelum ni mungkin banyak, tetapi selepas kita streamline kita punya saluran aduan dan sebagainya, kita memberikan penerangan, kita lebih transparan dalam menguruskan aduan dan sebagainya, mungkin warga UKM lebih yakinlah untuk menyalurkan aduan kepada unit integriti, dan kuranglah surat layang yang kita terima. So ada satu je baru-baru kita terima. Dan juga kehadiran staf, ketidakadilan staf ni memang yang disiasat oleh Badan Sumber Manusia lah, sebab dia akan melibatkan gaji dan sebagainya. Itu memang di BSM lah yang akan menyiasat. Termasuk juga kehilangan aset jabatan. Ini kita ada garis paduan untuk kehilangan aset yang di bawah bendahari, saya rasa bendahari untuk tujuan secar dan sebagainya. Memang pihak bendahari yang menyalahkan kesihatan. Okey. Ini yang jelas lah untuk kita sharekan kepada tuan-tuan perempuan, apa isu-isu yang tidak disiasat ataupun diuruskan oleh ombudsman. So saya nak pergi sedikit pada aduan lah ataupun maklumat. Dia ada beza tuan-tuan perempuan, aduan dan maklumat. Aduan ni bermaksud laporan yang dibuat oleh pengadu secara rasmi dengan suci hati berkaitan dengan salah laku yang melanggar tata tertib peraturan dan perundang-undangan. Dan maklumat yang disalurkan secara tidak rasmi, secara suci hati yang berkaitan salah laku yang melanggar tata tertib peraturan dan juga. Apa beza dia? Beza dia, kalau aduan ni dia lebih rasmi lah. Contohnya tuan-tuan perempuan nak buat aduan, boleh secara rasminya email pada unit integriti. Tetapi kalau tuan-tuan rasa nak memberikan maklumat saja, boleh je. Dalam email tu tulis ini adalah maklumat yang nak dikongsikan dengan. So kita tak akan treat pemberi maklumat ni sebagai pengadu lah. Kita akan treat sebagai pemberi maklumat, dan kita akan tengok maklumat tu. Kalau maklumat tu ada weightage ni, kita akan siasat. Kalau tak ada, kita tak siasat lah. Dan apa tujuannya untuk kita bezakan aduan dan maklumat ni? Sebab kita ada polisi perlindungan pemberi maklumat di UKM. Dan juga kita ada akta juga. Kalau aduan ni dia lebih kepada Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010. Yang mana pengadu dilindungi segi ada cuti laporan, dia lebih kepada isu-isu jenayah lah. Contohnya kalau perempuan ada maklumat berkaitan dengan rasuah, tapi takut nak salurkan dan nak dilindungi oleh akta, boleh tarik terus kepada agensi tersebut. Kalau
lah. Tapi kalau nak dibantu boleh saja, maklum kepada integriti kita akan bantu tuan-tuan perempuan untuk salurkan kepada pihak SPM dan dilindungi di bawah Akta Perlindungan Pemberi Maklumat. So kalau pengadu ni dia tak boleh dilindungi oleh akta ni, dia boleh dilindungi sekiranya ada berlaku aduan tu berasal, disiasat dan dituduh di mahkamah dan ada berlaku perbicaraan di mahkamah. Kat situ saksi ataupun pengadu ni boleh dilindungi di bawah Akta Perlindungan Saksi 2009. Itu beza dia. Kalau maklumat dia Akta Perlindungan Maklumat, kalau saksi dia hanyalah bertakluk pada saksi-saksi bagi kes-kes perbicaraan di mahkamah yang boleh dilindungi di bawah Akta Perlindungan Saksi. Dan kalau tuan-tuan perempuan ada maklumat berkaitan dengan salah laku di UKM, tapi takut nak jadi pengadu, boleh je jadi pemberi maklumat, kita akan lindung di bawah dasar pemberi maklumat UKM. Okay, boleh semak dalam kita punya portal kita, website kita, ada kat situ kita punya tata cara perlindungan pemberi maklumat UKM. Kita dah nyatakan dasar. Okey, ni macam tadi saya cakap memang surat layan kita tak layan kecuali ada dilengkapi dengan maklumat ataupun dokumen lah, supaya ada asas ataupun nampaklah arah mana kita nak pergi tu. Kadang-kadang surat layan ni very general. Kita pun tak tahu nak tanya siapa dah. Dia mati kat situ je. Kalau ada surat layan pun tapi disertakan dengan dokumen, kita boleh adalah tindakan kita boleh semak dokumen tu, siapa maker of the dokumen, siapa yang daripada department mana. So kita boleh adalah tindakan kita yang boleh kita buat. Tapi kalau surat yang very general, kita tak boleh buat apa. Contohnya ada seorang pegawai di Jabatan Bendahari menerima rasuah. So macam mana kita nak siasat? Siapa nama dia? Dia unit. Memang bendahari tapi unit mana kan? Berapa jumlah rasuahnya? Berkaitan dengan kontrak apa? So kita tak boleh nak buat jalankan siasatan. So tuan-tuan perempuan kena bagilah maklumat-maklumat yang lebih sedikit. Maklumat yang lebih sedikit. Masa kita dalam sesi sebelum kita cakap perlu adalah 5 wife 1 husband tu kan, who, why, when, dan how tu. So boleh membantu unit segitulah. Okey, ini last kita punya tata cara pengurusan maklumat untuk tuan-tuan perempuan rujuklah. Ini basically yang kita laksanakan di unit segitulah. Okey, kita ada daripada kita menerima maklumat, okey. Maklumat kita ataupun aduan kita terima berbagai-bagai cara lah. Email, kita boleh buat online masa muka, kita boleh terima daripada WhatsApp, SMS, ataupun daripada surat rasmi, ataupun daripada telefon. Tuan-tuan perempuan boleh menggunakan mana-mana cara saja untuk menyalurkan maklumat aduan kepada unit. Okay, kemudian kita akan daripada semua aduan ni ataupun maklumat ni kita akan masukkan dalam jawatankuasa menerima maklumat. Kat sini saya akan jadi pengerusi dia dan orang ketua seksyen akan join lah dalam surat ni supaya untuk kita pastikan tak ada keputusan awal tu yang dibuat oleh individu orang saja. So dia adalah keputusan jawatankuasa untuk menyiasat ataupun tak menyiasat suatu aduan tu. Basically semua aduan yang kita terima kita akan menyiasat. Kalau tak ada asas pun kita akan maklumkan kepada pengadu. So daripada sini kita akan nilai sama ada kalau kita terima satu aduan yang very solid, ada dokumennya, tahu siapa orangnya, apa maklumatnya, berapa jumlahnya, kita boleh rujuk terus kepada agensi penguatkuasa. Ataupun daripada aduan atau maklumat tadi tu, pengadu tadi tu, pemberi maklumat tu nak dilindungi oleh polisi kita, dasar pemberi maklumat. Daripada situ kita akan decide untuk membuat perlindungan dan sebagainya. Kemudian kita akan daftarkan aduan tersebut dan kita akan maklumkan kepada pengadu bahawa aduan tersebut telah didaftarkan. Dan ini adalah tindakan kita lah. Sama ada daripada situ, daripada jawatankuasa maklumat pun kita akan tentukan sama ada kita nak buat siasatan unit integriti ataupun kita nak selesaikan di peringkat ombudsman. Kita ada dua saluran kat situ. Tindakan dia, tindakan siasatan, itu seksyen siasatan akan buat tindakan siasatan ataupun tindakan ombudsman, seksyen ombudsman akan menyelesaikanlah isu ombudsman tersebut. So daripada siasatan tu kita akan lihat kalau ada evidence, ada keterangan, kita akan buat laporan lah kepada pihak pejabat penasihat undang-undang untuk tindakan tata tertib. Mengatakan pejabat penasihat undang-undang merupakan industri tata tertib UKM. Kita buat
buat laporan kepada pejabat. Kalau tak ada kes, kita akan tutup lah. Kita akan maklum juga. So, tuan-tuan puan jangan risau, apa-apa tindakan yang kita buat, kita akan di akhir ni kita akan maklumkan kepada pengadu apa status siasatan kita ataupun status aduan tersebut. Kita akan maklumkan secara berkala lah. Okey, so nanti insya-Allah saya rasa Dr. Salah akan sambunglah laporan lepas terima laporan daripada unit kerja apakah tindakan-tindakan yang dibuat di peringkat Jabatan Penasihat Undang. So, yang last untuk perempuan, walau bagaimanapun sekiranya ada aduan yang terima. Saya pasti banyak je aduan yang terima di peringkat PTG masing-masing. Mungkin daripada pelajar, daripada staf. Kalau dirasakan tidak melibatkan salah laku yang serius, tak ada masalah tuan-tuan perempuan. Boleh disiasat di peringkat PTG masing-masing. Sebab kita ada garis panduan menguruskan salah laku pegawai di pusat tanggungjawab. Kita ada garis panduan yang dikeluarkan oleh pejabat penasihat undang yang boleh dirujuklah oleh setiap PTJ kalaulah decide untuk buat catatan sendiri. Tapi nasihat saya, kalau kesalahan serius perlulah dilaporkan pada unit integriti untuk tindakan siasatan. Kalau kes-kes yang biasa yang boleh diselesaikan di peringkat PTJ, bolehlah diambil tindakan di peringkat PTJ masing-masing. Okey. Saya kata itu saja daripada saya, daripada taklimat berkaitan dengan fungsi Unit Ombudsman, dan insya-Allah di akhir nanti sekiranya ada sebarang persoalan boleh diajukan. Saya mohon maaf banyak-banyak sebab saya ada bengkel yang telah berlangsung redundant ni. Saya terpaksa on off lah. InsyaAllah kalau saya bersempatan saya akan cuba untuk jawab soalan-soalan tersebut. Kalau tak ada, Puan Sunani dan Encik Rajan ada untuk bantu saya. So, Puan Sunani, itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Haruzaki di atas perkongsian yang saya boleh katakan ringkas tetapi padat berkenaan dengan unit integriti dan ombudsman. So saya harapkan secara keseluruhan kita dapat mengenal pasti perbezaan di antara fungsi unit integriti dan juga aduan-aduan yang dikendalikan melalui saluran ombudsman. Dan juga semestinya perbezaan di antara aduan dan maklumat yang dikemukakan kepada unit ini untuk tindakan selanjutnya. Terima kasih Tuan Haruzaki. Ada permohonan daripada peserta untuk mendapatkan salinan slide taklimat. So saya rasa tidak ada masalah untuk dikongsikan. Dan juga ada pertanyaan berkenaan dengan garis panduan pengurusan salah laku tadi. Memang masih lagi terpakai, cuma saya difahamkan sedang dikemas kini. Mungkin Dr. Salawati boleh berkongsi dengan semua peserta nanti berkenaan dengan maklumat lanjut berkaitan dengan garis panduan tersebut. Okey, tanpa melengahkan masa, saya mempersilakan Profesor Madya Dr. Salawati Mat Basir, Penasihat Undang-Undang UKM, untuk taklimat beliau yang seterusnya bertajuk Pejabat Penasihat Undang-Undang dan Kepentingan Perundangan untuk Universiti. Dipersilakan, Doktor. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Puan Rosnani dan juga kepada Tuan Haruzaki hari ini yang menjemput saya juga untuk bersama untuk memberikan orang kata maklumat berkenaan dengan pejabat penasihat undang-undang. Sebab saya percaya ramai lagi yang masih redundant tentang fungsi pejabat kami dengan pejabat integriti ya. Okey, ini slide yang akan digunakan. Okey, next slide. Saya akan sebagaimana yang kita ketahui ya, pejabat penasihat undang-undang ini dia direct kepada pejabat Naib Chancellor. Jadi saya memang melapor terus kepada Naib Chancellor. Maknanya apa-apa urusan pejabat penasihat undang-undang adalah di bawah tanggungan Naib Chancellor. Jadi memang Naib Chancellor adalah orang yang menilai saya lah dalam SPPU, dan juga beliau maknanya bertanggungan kepada pejabat penasihat undang-undang, dan kami bertanggungjawab untuk melaporkan semua kegiatan dan juga tugas-tugasan kami kepada Naib Chancellor. Okay, next slide. Ini adalah yang kami catat organisasi kami, sebab ramai juga mungkin yang tak tahu. Saya sebagai penasihat undang-undang, bila saya dilantik menjadi penasihat undang-undang, kita dulu ada 2 timbalan tapi sekarang Dr. Hanif sahaja. Jadi kita dah kurang 1. Kemudian kita ada Puan Munirah, saya rasa Puan Munirah yang paling dikenali ramailah sebab beliau yang paling senior sekali. Kemudian kita ada Encik Muhammad Hanafi Harun, kita ada Encik Muhammad Zakir, pegawai baru, dan saya tak tahu sama ada di bendahari telah ada diisi kekosongan ke tidak kerana belum ada lagi lapor diri kepada saya berkenaan dengan eksekutif perundangan di bahagian perolehan. Dan kemudian kami dibantu oleh nama-nama yang seperti Tuan Puan
nampaklah office kami sangat kecil sebenarnya kalau dibandingkan dengan universiti-universiti lain. Saya ada 4 orang sahaja pegawai ya untuk seluruh entire Bangi dan juga Kuala Lumpur, tetapi di hospital kita ada pejabat undang-undang sendiri di bawah Puan Nurul Hafizah dan juga Puan Husna, itu pun kecil. Dan di Fakulti Perubatan ada seorang pegawai undang-undang yang mereka ambil sendiri sebab mereka tahu kami tak mampu nak buat semua benda dalam satu masa. Okay, next slide. Ini tak apalah, saya perkenalkan sajalah wajah-wajah kami yang stres setiap hari itu, sebab kami memang berkejar-kejaran lah. Nampak selek pun tak sempat lagi nak tukar Universiti Watan. Begitulah kami. Apa yang ada kami betulkan dulu ya. Okay, next slide. Next slide. Okey, sebagaimana yang telah diketahui ya, bahawa kami ni sebenarnya sebagai PTJ baru 2014. Sebelum ni kami di bawah pendaftar, kemudian kami pada 1 Mei 2014 kami dijadikan PUU berasingan lah, maknanya PTJ yang lain sebab universiti lain dah lama ada. Itu sebab pegawai dia ramai, sebab dia dah tersendiri. Tetapi untuk UKM baru 1 Mei 2014. Jadi cuba fikirlah kan, baru 6 tahun, 7 tahun begitu. Jadi kita pun tak boleh nak minta pegawai ramai-ramai dalam satu masa. Jadi kena fahamlah tentang kekurangan yang kami hadapi, dan kami dulu bersama dengan unit integriti apabila ada arahan daripada KPT untuk memisahkan unit integriti dan pejabat penasihat undang-undang, maka kami berpisah dengan pejabat integriti pada 10 April 2018. Next slide. Okey, apa dia fungsi kami ya? Ini skop kerja PUU. Jangan pening tengok ya. Inilah yang saya hadapi dah masuk 2 tahun, nak masuk 3 tahun ni. Dia memang memberi khidmat nasihat undang kepada pihak berkuasa universiti, itu memang tanggungjawab saya. Dan pihak berkuasa universiti itu tak semestinya dari Chancellor, LPU, daripada semua pengurusan tertinggi. Kemudian kita juga menguruskan semua kategori kes dan rayuan tata tertib kaki tangan. Kes ini kita dapat daripada pejabat integriti. Itu sebab saya akan tolak mana-mana aduan, sebab saya dan kami di pejabat penasihat undang tidak lagi menerima aduan. Dia mesti aduan atau apa-apa yang nak diadu mesti melalui pejabat integriti dulu. Integriti yang akan nilai, macam Cik Aruzaki kata tadi, ada kes, ada sabit prima facie-nya, maka dia akan hantar pada pejabat kami. Ya, kemudian bukan itu saja, tugas kami yang 4 orang campur saya 5 orang tu, kita juga buat tuntutan kes ganti rugi. Ganti rugi ni termasuk di mahkamah, dan juga kita buat urusan-urusan mahkamah. Kita juga buat proceeding dengan peguam berkaitan dengan tuntutan UKM kepada pihak luar, tuntutan pihak luar kepada UKM. Dalam masa yang sama kami 4 orang campur 5 tu juga, 5 jadi 5 orang ni menyemak, meminda, mendraft semua dokumen kerjasama. Next slide. Kami juga ya, yang macam ramai orang selalu marah dengan kami ni bila menyediakan dokumentasi lah. Bila dokumentasi, pejabat Encik Hanafi, ramai orang akan marah-marah, kata lambat. Saya terpaksa bagi tahu di sini ya, kita ada dua sahaja pegawai yang buat untuk seluruh universiti. Dan seluruh universiti itu tak termasuk pula yang akan potong queue ya, yang mana kadang-kadang datang daripada KPT, kami nak petang ni juga. Jadi pegawai saya dengan saya, kita tolak yang lain dulu, kita buat. Ini banyak pensyarah tak faham. Banyak PTJ tak faham. Mula marah. Dan bila dia marah tu, dia marah kat saya lah, dengan harapan saya akan marah pegawai saya. Kemudian bila dia tak puas hati saya tak layan, dia akan pergi kepada TNC pula. Dia akan turun dan TNC pun dengan harapan akan marah saya. Ini corak kerja kami dah biasa. Sebenarnya tidak. Bukan itu. Kami wahyu-wahyu luar ni akan datang secara tiba-tiba ya. Dan kami tak boleh menolak kalau daripada menteri, daripada yang kami selalu kena ialah bila urusan-urusan yang melibatkan hospital pakar kanak-kanak dan nak dimasuk ke kabinet. Itu memang sangatlah maklumat terancam, maklumat dia bertapis, tidak boleh orang lain tahu, saya dengan pegawai berkenaan saja, jadi memang kami kena buat. Jadi terpaksa kami tolak dulu mana-mana yang lain. Jadi saya memang mengharapkanlah ya, pegawai-pegawai yang ada dalam diskusi hari ini boleh bagi tahu kepada pensyarah. Saya rasa kaki tangan pelaksana mereka faham, kaki tangan sokongan pun mereka faham, yang tak faham ni pensyarah. Pensyarah selalu kalau dia hantar, saya terpaksa beritahu lah ya supaya disampaikan pada pensyarah tu semua. Dia selalu hantar pada petang Jumaat ya, pukul 6.50 petang, dengan harapan kami ada lagi dekat pejabat. Kemudian nak kalau boleh dia punya dokumen tu dah settle lah pukul 6 pagi Isnin tu. Saya nak bagi tahu kami tak ada OT. Pegawai saya nak rehat. Kami ada 2 orang pegawai. Kalau lepas tu ada orang marah kenapa dengan UPM dia buat 2-3 hari dah dapat. UPM ada 18 pegawai
Kalau UKM ada 18 pegawai, saya lah manusia paling gembira sekali ke UKM tu. Jadi sebab penasihat undang-undang yang lain, diorang memang menasihat je, menasihat memantau. Saya tak, saya buat kerjasama dengan pegawai. Malah mana yang visi turun kepada saya buat sendiri. Orang lain dia akan turun kepada pegawai dia. Saya tak, saya ambil daripada menteri, daripada pejabat visi, saya memang duduk dan buat sendiri. Dan betul-betul saya perlukan pegawai saya yang memang tu baru saya curi sekejap mereka. Jadi saya memang berharaplah kepada yang ada dalam hari ini, mintalah disampaikan kepada pensyarah-pensyarah yang memang tak nak datang kalau kami buat talk pun, faham bahawa pejabat penasihat undang-undang ada 4 orang saja pegawai. Dan boleh tengok lepas ni macam mana skop kerja kami supaya orang boleh faham kenapa kami ambil masa on certain aspect ya. Kemudian kami juga macam PTJ lain lah, tak boleh jadi, kami pun ada ROSH, kami pun ada SPKP, kami pun kena ISMS, semua keuangan sama macam PTJ lain. Okay, next slide. Kami macam saya kata tadi, khidmat nasihat perundangan. Nasihat perundangan ni bukan hanya daripada orang saja, tapi kami ambil daripada semua PTJ. Malah kalau ada isu-isu perundangan daripada pensyarah pun kami layan. Ada pensyarah yang tanya macam mana kami nak buat macam tu begini, jadi kami buat. Sebab kami memang PTJ perkhidmatan yang menjaga kepentingan perundangan. Jadi apa-apa hal mesti dibawa kepada kami lah. Ya, itu sebab apabila ada pensyarah yang pandai-pandai tanda tangan sendiri MOU dia, kemudian dia datang kepada pihak kami tidak akan melayan dan kami tak akan laksanakan apa-apa. Sebab peraturan universiti jelas, anything MOU, MOA, LOI mesti lalu pejabat kami. Tak lalu kita anggap sebagai tidak diketahui dan tidak akan dilayan. Saya terpaksa buat macam tu sebab kebanyakan pensyarah ni ada yang dia dah buat dulu dengan orang luar, duit dah masuk dalam akaun dia, lepas tu dia kata saya nak KPI. You mesti buat juga. Dah habis 9 bulan. Dia hamuk je pegawai saya. Dia marah je pegawai saya. Ya, dan saya terpaksa beritahu Naib Chancellor ya, pegawai saya manusia. Pegawai undang-undang UKM paling senang keluar daripada UKM sebab mereka akan masuk AGC. So, macam mana kita hilang dari perolehan tu, dia masuk AGC sebab mereka orang yang bagus-bagus saya pilih. Dan bila mereka bagus, mereka keluar bila mereka tak dapat layanan yang baik. Ya, dan mereka macam saya katakan, mereka juga manusia, mereka nak rehat, dan saya rasa boleh tengok CCTV, office siapa yang buka paling awal di tingkat 4, office siapa yang paling tutup paling lambat di tingkat 4. Boleh tengok semua tu, ada bukti. Orang pun boleh nampak kita, saya pukul berapa, orang balik kerja pukul 5.30, saya masih ada lagi. Sebab saya nak pastikan pegawai-pegawai saya siap kerja untuk hari tersebut. Dan saya pun nak pastikan kerja-kerja saya untuk hari tersebut mesti siap. Saya sedaya upaya ya, untuk semua PTJ kami, sedaya upaya kami pastikan kami ikut juga deadline tersebut. Walaupun kadang-kadang sangatlah memenatkan ya, sebab memang itulah tanggungjawabnya pejabat penasihat undang-undang ini. Ya, kami juga bagi pandangan pada Naib Chancellor dan seperti saya katakan, sekarang ini ada banyak isu dari kementerian, daripada hospital yang memerlukan kami cepat untuk membuat surat atau dokumen. Jadi itulah sekarang menteri dia nak penasihat undang-undang. Dia nak penasihat undang-undang. Jadi penasihat undang-undang ni tak bolehlah larikan diri. Dan saya akan duduk dengan pegawai saya yang berkaitan untuk pastikan kita hantar isu-isu tersebut ikut masa. Sebab kalau saya terpaksa cakap lah ya, sekarang ni kalau di kementerian dia bagi tempoh 2 hari. Kalau daripada kementerian lain 3 hari. Dan kami kena bekerja, dan 3 hari itu bukan 3 hari yang maknanya kita boleh leisure, tak. Maknanya daripada situ mana maklumat dia, tahun yang sebelumnya macam mana, apakah, dan itu tidak lagi menjawab kepada audit negara. Audit negara pun kami kena jawab juga. Untuk tata tertib dan sebagainya, sebagaimana juga unit integriti kena menjawab kepada mereka punya Suruhanjaya ataupun yang berkaitan dengan integriti. Okay, next slide. Ini tata katanya yang macam mana tadi disebut oleh Encik Arul Zaki tadi. Ini yang kami buat. Kami kalau ada kes-kes umum lah, kes-kes umum yang macam ni memang yang biasa kita nampak lah. Tak datang tugas, ada lewat masuk, lewat hilang dari waktu bertugas, pindah cuti sakit, kes jenayah. Kalau kes jenayah sivil, senang. Kes jenayah sivil, kami akan dapat surat dari mahkamah. Atau ketua jabatan kami tahu, kami akan tulis surat pada mahkamah akan beritahu, ataupun IO dia di balai polis yang berkenaan akan bagi tahu kami. Tapi kes jenayah syariah itu yang selalu memeningkan kepada saya. Sebab jenayah syariah ni orang tak tahu berapa ramai yang kita punya kaki tangan kat khalwat, berapa ramai yang ada kes zina, berapa ramai lagi anak tak sah taraf. Ini juga orang kata ada aib orang yang saya kena jaga. Ada yang datang cakap saya macam ni. So macam mana saya nak buat? Dia begini sebab ada orang komplain kata saya dengar dia tak kahwin doktor tapi dia beranak. Okey, dari segi hak dia untuk cuti bersalin dia dapat.
Sebab kita tak pernah kata lahir anak tak sah taraf tu tak dapat cuti bersalin. Dia dapat. Dia dapat sebab dia bersalin. Tetapi saya tidak dapat apa-apa daripada mahkamah. Dia tidak ada arahan mahkamah, kami tidak boleh ambil tindakan. Jadi saya kena beritahu kat sini, bila ada surat mahkamah kata dia akan didakwa, maka kita tunggulah apa hukumannya, baru kita boleh ambil tindakan tata tertib. So ramai orang marah kan, macam ni kita menggalakkan lah, bukan menggalakkan, kami tak pernah menggalakkan. Cumanya kes berkaitan dengan jenayah mesti ada surat daripada mahkamah atau polis untuk menyatakan dia telah ditangkap, dia direman dan sebagainya, baru kami ambil tindakan. Kemudian macam saya kata, menyalahgunakan kuasa dan kebenaran universiti, macam Cik Aruzaki kata tadi, buat pekerjaan luar tanpa kebenaran, minta izin dulu. Kalau dilihat kebenarannya, maka kami bagi. Kemudian cuai, tak bertanggungjawab dalam menjalankan tugas, hilang barang. Kemudian melibatkan diri dalam politik dan ceramah. Ini memang selalulah. Dan saya esok tak pilihan raya Negeri Melaka ni, adalah wajah-wajah yang timbul. Lepas tu hantar kat saya ikut WhatsApp. Ni apa ni doktor pergi ceramah? Dan pada saya terpaksa juga duduk dengan, bertanya dulu ya dengan pihak atasan sama ada ini terlibat ke tidak dan sebagainya sebelum diambil tindakan ya. Kemudian buat pernyataan awam, alhamdulillah setakat hari ini pernyataan awam secara umum tu tidak pernah dibuatlah. Cuma biasalah email-email marah, email-email kebencian terhadap seseorang kat dalam UKM ni, itu biasa. Kemudian ingkar perintah ni ramai. Ingkar perintah ni sebenarnya bila orang cakap suruh datang kerja, dia kata tak apalah. Apa susah sangat. Login je. Nanti kita keluarlah balik. Itu selalu terjadi Datang pagi-pagi 7.30, lepas tu dia cabut. Selalulah macam tu. Lepas tu ada juga bos-bos yang dekan-dekan telefon saya, macam mana nak buat ni? Tengok dah login dah ni, tadi ada kereta, sekarang tak ada doktor. Kan petang pukul 3 baru balik-balik. Saya kata tak apalah, kita tanya dia kenapa macam tu kan. Saya tak suka terus marah orang. Kita tanya dulu kenapa. Kemudian nampaknya masih lagi tak ni, kita keluarkan amaran dan kita panggil kaunseling. Kalau tak juga mungkin itulah tindakan yang akan diambil sebagainya. Tindakan tata tertib lah yang akan masuk ke pejabat saya lah. Biasanya itu daripada PTJ. Okey, seterusnya. Macam saya kata tadilah, sekadar untuk memberitahulah carta alih untuk tindakan tata tertib tu, macam saya katakan tadi, kami kena buat penentuan kes dulu. Kita tak boleh bila ada tindakan tata tertib terus dakwa, tak. Pertama kita akan buat penentuan kes, wujud kes atau tidak. Ini semua kita dapat daripada pejabat integriti ya. Pejabat integriti akan hantar semua maklumat, siasatan mereka kepada kami. Kami akan baca dan buat penentuan kes masuk ke dalam penentuan prima facie. Bila masuk tu ada jawatan kuasa bukan saya. Jangan salahkan pejabat penasihat undang-undang. Pejabat penasihat undang hanya urus setia, bukan buat keputusan. Kan ramai orang marah tak guna betul penasihat undang-undang ni. Ada ke nak buang kerja orang? Bukan saya. Penentuan prima facie ni kita pergi jawatan kuasa yang ada ahli LPU di dalamnya. Dan kemudian kalau dia kata buang kes, tak ada. Kita terpaksa buang. Dengan justifikasi lah. Kemudian kalau ada kes, kita akan buat kepada penentuan hukuman. Ini ahli lain pula. Tak boleh ahli yang sama. Nanti prejudis. Selalu jadi isu dekat penentuan hukuman dengan keputusan kes ni ialah waktu ahli LPU ni. Ramai komplain. Lamanya. Ya betul lama sebab kami nak dapat ahli LPU lain yang tarikh mereka sama free dua-dua. Diorang ni semua ahli korporat. Jadi kena hari dia yang tertentu, okey dia kata bulan 12. Bulan 12 lah baru kami dapat buat macam kes yang akan datang ni. Walaupun ada orang yang dituduh tu nak pencen. Dan kita terpaksa stop dulu dia punya pension tu. Di situ saya nak kena bagi tahu sebab ramai yang telefon saya, bila kes saya. Bukan saya menentu. Kami ni hari-hari telefon bila kan. Tapi dapatnya di situ. Kemudian bila ada keputusan tu dah dibuat, dia ada lagi had untuk merayu. Bukan terus buang kerja. Ada lagi untuk merayu. Jadi kita akan pergi ikut level dia ke kementerian, ke menteri ya dan seterusnya. Dan kemudiannya tamatlah. Okey, next slide. Ini tuntutan ganti rugi. Ini pun kena dibagi tahulah. Ini pensyarah kita ni macam-macam perangai dia. Ya, yang kesian tu kadang-kadang penolong pendaftar. Kan penolong pendaftar yang duduk pada ketika ini, bila ada isu ini kami minta maklumat daripada dia. Dan kita tengok kategori kes yang kita tuntut ni dia letak jawatan. Dia letak jawatan tapi dia lupa dia ada lagi tempoh cuti belajar yang dia tak settle dengan UKM, ikatan kontrak dia ya. Kemudian bila tak settle, kita kena minta lah yang baki tu. Kemudian dia ataupun dia gagal, dia tak tamat lagi cuti belajar dia tapi dia masih berkhidmat. Jadi biasanya kita akan minta tanya dia nak tak atau tidak potong gaji. Biasanya ada yang tanda tangan lah potong gaji sebab kami tak boleh potong gaji tanpa tanda tangan pensyarah tersebut. Walaupun keputusan dah ada, tak boleh. Sebab gaji ni hak asasi. Jadi kami hormat, dia bagi potong gaji, baru kami boleh potong gaji melalui BSM lah. Kalau tidak, memang kita terpaksa saman dia lah. Ada pensyarah yang sedang berkhidmat dalam UKM, kita saman.
sebab dia tak nak bagi potong gaji. Kemudian ada yang ditamatkan oleh pihak universiti, maknanya ini dah bawah jawatan kuasa cuti belajar. Dia dah pergi, tak balik-balik ataupun tak juga settle. Kemudian bersara pilihan pun boleh, tapi tengok ya, mesti kontrak dah tak ada. Sebab ramai yang nak bersara pilihan ni nak ikut suami lah, pergi luar negeri lah, suami gitu gini. Lepas tu, boleh tak saya tak nak dah berkhidmat. Boleh tak nak berkhidmat, tapi bayarlah balance dia. Itu masalah. Kemudian ada yang guna bapak mertua, mak mertua baik dengan pengerusi LPU lah yang sebelum ni begitu begini. Saya tak boleh layan ya. Sebab pelonggaran secara prorata telah dimansuhkan pada 11 Februari 2016. Amarahlah LPU tahun 2016. Pada ketika itu yang kata tak boleh. So katakanlah saya kalau masih ada kontrak dengan UKM nak pencen awal, berapa saya hutang UKM masa belajar PhD tu, katakanlah ada 50,000, 50,000 lah tu kena bayar. Jadi selalu kata kalau yang bersara pilihan ni sabarlah sikit kan, habiskan dulu. Lepas tu bersaralah dengan amanah sejahtera. Ya. Jadi yang nanti sebab nanti yang akan susah tu adalah penolong pendaftar. Kita akan minta dia bagi macam-macam. So dia yang terpaksa bekerjalah untuk pastikan perkara-perkara ni macam mana tuntutannya. Okey, seterusnya. Yang ni biasalah saya at least tak apa nanti saya rasa unit kita boleh bagilah kepada semua. Jadi kita boleh nampaklah. So carta alih dia macam ni, so tak ada masalah. Seterusnya. Ini pun dari segi jadual pembayaran lah, kita tunjuk jugalah kan. Walaupun sebenarnya dekat bawah tu dia kena bayar 10% daripada jumlah yang dia ada semua secara lamsam, tapi sebenarnya ada jugalah yang mohon pada kita, boleh tak dia nak bayar, maknanya dalam waktu dia bayar selama 4 tahun tu, boleh tak nanti dia akan ada 1 bulan yang dia boleh bayar lamsam. Kita benarkan. Kita taklah, saya ni taklah, kita di Bidang Penasihat Undang-Undang ni dan di bendahari tak adalah macam kejam sangat, macam kena tunjuk tak. Malah saya rasa waktu COVID hari itu ada yang hilang kerja juga, dan mohon boleh tak nak moratorium sekejap 4 bulan atau 3 bulan supaya dia boleh bayar balik, dan kita bagi sebab pada saya dia nak bayar tu pun kita dah bersyukur. Tapi kejadian-kejadian aneh nak minta bayaran dia pun banyak juga. Ada yang boleh kahwin macam nak arak dekat hotel, lepas tu bila kita minta duit ganti rugi tak ada duit, walhal dia tak tahu kita dah skodeng dia dah. Dan kemudian kita ada juga yang guna orang atas, guna istana pun ada, tak nak bayar. Tapi seperti biasalah, surat kuning ke, surat hijau ke, surat biru ke, saya tak peduli. Duit hutang tetap hutang kan. Saya rembat juga, bayar juga. Ada yang memang dah berjawatan tinggi, dah saya tengok merata-gata dunia bagi top agama bagai minta hutang tak nak bayar. Saya kata senang, kita bankruptkan dia. So, bila kita nak masuk ke bankruptkan sebab dia lebih daripada 100,000, mencecet boleh pula bayar 350,000 lamsam. Penipu ke tak penipu? Macam tu. Jadi akhirnya pada saya penipulah semuanya. Jadi itu sebab saya kalau isu ansuran bayaran bulanan ni memang pejabat kami memang tak nak layan, sebab kita tahu yang hendak-hendaknya yang dah tutup bangka dan dah bergelar tu semua sebenarnya banyak duit. Bila kita ancam untuk bankruptkan dia, so nanti tak boleh keluar negeri kan, bagi talk semua, boleh dia bayar lamsam 350,000. Bayangkan, kita minta dia bayar 1,000 lebih sebulan, dia buat tak layan je surat kita orang. Sekarang saya kata senang je dengan saya kan, lebih 100,000 kita bankruptkan je lah. Bila dengar nak masuk ke bankruptkan, terus dia bayar. Nampak betapa teruknya ya, orang-orang yang dah berjawatan, dah dapat nama daripada UKM, dah hidup senang lenang, hutang pun tak nak bayar kat UKM. Jadi saya memang tak nak layan orang macam ni. Kalau dia WhatsApp saya ke apa, saya block dia terus. Sebab pada saya dia bukan orang miskin. Sedangkan yang suci hati nak bayar ni, dia tunjuk kat saya kenapa dia tak boleh bayar waktu moratorium ni, kenapa saya minta. Saya kata tak apa, saya faham. Dia kata legal firm dia tutup, dia tak boleh dapat gaji. Tak apa, saya kata terima, is okay. Nanti dia bayar, lepas dia bayar balik. Nampak tak orang yang betul-betul tahu hutang dia dengan UKM berbanding yang memang hidup senang, bergelar dan sebagainya, guna segala macam orang kata kabel dia untuk tak nak bayar. Gitulah jeliknya manusia. Okay, next slide. Macam kes Guaman ya. Okey. Kes Guaman ni macam saya kata tadi, tuntutan universiti terhadap pihak luar. Kes cuti belajar tadi ya yang degil, kemudian kes sewa ruang lah. Kes sewa ruang ni biasanya
tak ada banyak sangat lah. Tetapi ada juga kes-kes lain yang membabitkan pihak ketiga lah di luar macam TNB, PLAS dan sebagainya. Kemudian tuntutan pihak luar terhadap universiti, tuntutan pelajar lah kalau dia nak saman terhadap UKM. Kemudian kes kaki tangan ini buang kerja, dia marah, dia tak suka keputusan tu, dia saman kami. Kemudian kes tuntutan bayaran perkhidmatan yang UKM terlepas pandang ataupun UKM tak nak bayar atas sebab-sebab tertentu, kita bawa lah ke mahkamah, kita settlekan. Next slide. Dokumen legislatif yang macam saya kata tadi, nampak tak? Ini kerja Puan Munirah, di sebelah balik dia kena buat tata tertib untuk akademik, dia juga kena buat senarai legislatif yang masih dalam tindakan. Nampak kita orang, berbanyak tak kita orang punya statute ni, kami buat semua. Dan ingat ya, kami buat benda ni memang saya dengan pegawai saya lah, macam Puan Munirah dan juga Puan Nur Hamizah, kita duduk. Nampak berapa banyak statute yang kita kena buat. Berapa banyak kaedah-kaedah yang kami kena buat. Ini semua kami buat sebab tidak boleh garis panduan pergi dilaksanakan sebelum lalu kami. Lalu kami, lalu MJPU, lalu LPU. Sah baru boleh pakai. Sebab dia legislatif. Dan kalau statut-statut yang melibatkan Naib Chancellor, bendahari, pendaftar dan sebagainya, kita akan present di depan Yang Tuan. Macam tu sekali. Jadi mutu kerja tu mesti betul-betul. Dan kita kena melapor. Dia akan digazetkan. Dia bukan main-main. Ada sebab orang kata, seronok lah jadi perdana undang-undang kan. Duduk je. Saya memang pun tunjuklah betapa duduknya kami ni. Begitu. Nampak? Dia bukan mudah ya. Yang paling sakit sekali ialah menggubal dan memaskini dokumen legislatif. Dia macam penggubalan. Kalau siapa yang pergi AGC bahagian penggubalan ni, orang panggil zombie. Maknanya stres dia kena duduk dan baca satu-satu. Itu sebab pada PTJ yang hantar pada kami, dia nampak kan kenapa kami kuningkan koma, kami kuningkan perkataan, kami pangkah, kami write. Sebab kita nak memaksudkan apabila dia dilaksanakan, tidak ada orang yang akan challenge UKM. Okey. Dan seterusnya. Ini yang tadi tu, yang dokumen yang selalu kena marah, yang selalu kata lambatlah you all ni, hantar 2 minggu pun belum dapat lagi. Dia patut tengok line queue yang ada dekat kami lah. Betapa pegawai saya 2 orang je. Itu pun seorang kita baru dapat hari tu bulan 4. Itu pun saya dah belasah dia. Cepat, lari. Saya kata, kita tak kat sini tak boleh jalan, jogging pun tak. Kita sini turun lompat pagar je. Jadi Alhamdulillah lah dia boleh cope dengan kami. Saya sebenarnya kena jaga pegawai saya. Macam saya kata, budak-budak muda ni, dia minta AGC, dia orang akan dapat. Jadi saya tak boleh hilang, especially bahagian penyimakan perjanjian dan dokumen perundangan ni. Yang Encik Hanafi dengan Encik Muzakir tu. Itulah bahagian yang paling panas sekali. Dia selalu keluar masuk sebab dia orang tak tahan. Dia orang muda dan dia orang tak tahan. Pensyarah selalu marah-marah dia. Jadi dia rasa, what for going to AGC? AGC standard kan? Jadi dia orang pergi. Saya nak jaga dia orang sebab kita bukan senang nak dapat pegawai yang boleh baca satu persatu. Ingat ya, kami bukan buat template. Ramai yang marah kata, apa susah sangat? Tukar je nama. Memang boleh tukar, tapi isinya berbeza. Dan yang akan tanda tangan adalah VC. Apabila VC tanda tangan dokumen perundangan, dia bergantung 100% pada penasihatan kami. Sebab VC bukan orang undang-undang. Dia mana tahu, dia letak atas tu dan dia sign. Sebab itu dia VC. Tapi kalau kami culas dalam kerja kami, nanti VC akan kata, saya menandatangani dokumen ini atas penasihatan pejabat penasihat undang-undang. So siapa yang akan kena? Saya yang akan kena. Pegawai saya dia tak kena sebab yang tanda tangan surat depan tu saya. Saya tak lepas benda-benda macam tu. Jadi saya tak kisah orang nak marah kami ke apa. Saya kata biar marah sekarang, bukan marah di kemudian hari. Kemudian hari marah ni apabila kami tak baca betul-betul, kemudian UKM disaman, pensyarah disaman, itu akan jadi lagi teruk in future. Itu sebab bila mula-mula memang ramai pensyarah marah, tapi bila saya explain keadaannya, apa konsekuensinya di masa depan, lama-lama ramai juga yang sekarang dah tak bising lah. Maknanya okey, tak apalah Dr. Salawati, we know lah listingnya. Okey. Saya kata hantar awal, cepat kita cuba buat. Dan jangan terkejut kami Sabtu Ahad pergi juga office. Ada dalam waktu PKP pun kami minta kebenaran untuk pergi walaupun kami tak masuk dalam essential. Sebab kerja legal tak boleh tunggu. Pensyarah, perjanjian ni adalah satu KPI dia. Jadi semua nak naik pangkat. Jadi kalau kami tak bantu, memang kami akan teruklah. Dan akan jadi bertimbun-timbun. Tapi saya rasa siapa yang bekerja dengan kami akan nampak betapa cermatnya Encik Hanafi dan Encik Muzakir dalam membaca legal terms untuk semakan itu. Itu yang paling penting dan alhamdulillah tak ada lagi lah yang dikembalikan oleh pihak yang kita tanda tangan ataupun terdapatnya sebarang tuntutan berkaitan MOU MOA UKM. Seterusnya.
Kalau ini pun sama juga, maknanya kami pun buat juga ya untuk semua ini. Ini pun tak apalah, ini memang biasa, saya rasa semua pun tahu dah. Ini pun tak apa, tak ada masalah. Kita buat juga, kita bantu khazanah, kita bantu yayasan, kita juga bantu prasarana dulu, pembangunan sekarang. Ya, sebab kita kena pastikanlah semua tu ada. Itu sebab insya-Allah ya kita pun ada dah dengan pejabat pendaftar pun dah tahu tentang keperluan, dan dari masa ke semasa mereka memang membantulah untuk mendapatkan pegawai undang-undang. Macam saya kata, kita baru 6 tahun, 7 tahun. Jadi nak dapat pegawai sebaris macam universiti lain, USM, UPM tu makan masa lah. Tak boleh lah terus dapat 18 pegawai macam tu. Kita pun kena fikir juga keuangan kerajaan dan universiti dan sebagainya. Okay, next slide. Ni tak apa, saya rasa tak apa. Ini tak ada masalah. Next slide. Yang ini pun saya sekadar lalu sajalah, kami buat kes tata tertib pelajar yang mana kami akan bekerjasama dengan fakulti, terutama dengan HEPA, dengan juga Hak Ehwal Pelajar yang mana-mana berurusan berkenaan dengan tata tertib pelajar. Okay, next slide. Okay, next slide. Tak ada apa-apa, ni semua biasa saja pada saya. So, itu sajalah daripada pejabat penasihat undang-undang. Dan kalau ada apa-apa pertanyaan, boleh ajukanlah sebagaimana yang dikatakan oleh urusetia. Sekian, terima kasih. Terima kasih Dr. Salawati. Memang sangat banyaklah, kalau kita tengok dalam slide tu pun rasa macam tak sempat nak bernafas, banyak betul dia punya tugasan kan. So basically saya rasa sesi ni memang kita boleh lihat PTJ perkhidmatan yang kita lihat, saya boleh katakan secara general kecil tetapi mempunyai peranan dan fungsi yang sangat besar kepada UKM. Sebelum kita masuk ke sesi soal jawab secara general, Dr. Salah, ada dua pertanyaan di sini. Yang pertama, MOU kalau tidak melalui pejabat penasihat undang-undang, apakah kesannya kepada mereka yang terlibat? Kesan dia memang tanggung sendirilah. Okey, kita ada satu kes di mana ada seorang pensyarah ni, dia sendiri tanda tangan. Dia pergi luar negeri, dia tanda tangan sendiri. Lepas tu balik dia kata dia nak daftarkan. Kami kata tak. Ini konsekuensi dia. Dia tak boleh ditanda tangan sendiri. Macam saya kata, minta laporan borang yang kami tu, kami kan baca, lulus cepat, alhamdulillah. Kami akan hantar kepada BC untuk tanda tangan dan dia bolehlah ber-MOU, ber-MOA dengan pihak-pihak yang dikendaki. Tidak lalu pejabat kami dianggap UKM tidak tahu dan UKM tidak bertanggungjawab terhadap apa-apa tuntutan di masa depan. Dan pejabat bendahari pun tak boleh nak keluarkan duit ke apa, sebab pejabat bendahari pun nak kata mana MOU dia, mana MOA dia, nak kami masukkan duit dan sebagainya. Itu sebab sangat penting dokumentasi itu untuk mengesahkan dari segi undang-undang keabsahan perkara tersebut. Jadi kalau ada yang buat sendiri, maka akibatnya tanggung sendiri dan tidak akan ditanggung oleh UKM. Okey, soalan seterusnya doktor, yang ni menarik soalan dia. Jika ada kaki tangan yang kerap MC secara runcit setiap minggu, penggiliran klinik swasta juga berbeza selang 2 atau sehari, MC tersebut disahkan oleh pegawai perubatan kerajaan kerana melebihi 15 hari MC swasta setahun. Namun demikian, hasil semakan mendapati pegawai perubatan yang endorse MC tidak lagi berkhidmat dengan kerajaan atau klinik kerajaan tersebut. So apakah tindakan dan proses selanjutnya yang perlu dilakukan? Ini memang kena tata tertib lah ni, menipu. Ini buang kerja. Ini tata tertib. Ya, kalau ini adalah pemalsuan dokumen MC yang mana bila kita bawa terbukti betul lah, maknanya betul PTJ dapat buktikan bahawa surat ke apa dihantar pada, macam banyaklah PTJ hantar pada saya. Okey, ini menunjukkan bahawa katakanlah MC pada 12, 13, 14 Oktober. Kemudian MC tu datang oleh orang yang mana tak ada. Bila kita cek balik dengan klinik atau hospital tu kata kami doktor ni sudah tidak lagi berkhidmat pada kami sehingga 2014, katakan contohnya. Itu adalah pemalsuan dokumen. Di bawah Akta 605, pemalsuan dokumen adalah di bawah tata tertib buang kerja. Jadi kalau PTJ hantar pada kami ataupun hantar pada pejabat integriti dan integriti dapat tengok semua benda, hantar pada kami dan memang ada sah ya, ditunjukkan tidak lagi berkhidmat, doktor tu buka wang situ dan sebagainya, itu adalah pemalsuan dokumen dan kita akan bawa kepada prima facie case untuk buang kerja. Okey, memang jelaslah clear kepada individu yang bertanya. Cumanya mungkin di sini saya boleh katakan tindakan di peringkat PTJ sebab mungkin mereka mengetahui tetapi tidak dimajukan kepada unit integriti ataupun kepada PPUU. Jadi tindakan seterusnya tidak dapat diambil.
So saya rasa bagi pihak unit integriti, kami memohon sekiranya ada aduan yang ingin dikemukakan boleh dimajukan kepada unit integriti melalui saluran aduan kami, ataupun sekiranya yang berkaitan dipanjangkan ke PPUU juga boleh untuk tindakan seterusnya. So yang berbahagia Profesor, Doktor, Tuan-Puan, saya ingin membuka sesi kita untuk pertanyaan. Sekiranya ada yang ingin bertanya boleh terus onkan mic dan boleh terus bertanya. Silakan. Pertanyaan kepada unit integriti ataupun kepada penasihat undang-undang kita boleh dikemukakan. Silakan. Ada yang ingin bertanya? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faris daripada Pejabat Pro NC Kampus Kuala Lumpur. Ya, silakan Cik Faris. Pertanyaan saya macam inilah. Tadi saya tengok beban tanggungjawab dan peranan pejabat undang-undang Bangi itu memang banyaklah dan tough dan hanya beberapa pegawai yang menguruskannya. Jadi mulai untuk mungkin pertanyaan daripada saya adalah mulai tahun 2018 peranan dan tanggungjawab bagi MOU dan MOA di kampus Kuala Lumpur ni diuruskan oleh pejabat undang-undang kampus Kuala Lumpur yang diketuai oleh Cik Nurul Hafizah. Dari segi tanggungjawab tu, kalau 3 fakulti di JRM tu dan juga di Fakulti Perubatan, MOU dan MOA tu agak banyak juga. Dan dianggarkan mungkin dalam 50 ke 100 MOU dan MOA. Tapi bilangan pegawai yang bertugas atau ditempatkan di sini tu menggunakan pegawai yang sedia ada dan tentunya Fakulti Perubatan pun telah melantik pegawai kontrak. Ada tak perancangan daripada PUU UKM sendiri since tanggungjawab untuk MOU dan MOA itu diletakkan di bawah KKL, penempatan pegawai daripada Bangi itu ditempatkan di KKL untuk menjalankan tanggungjawab bagi terutamanya bagi 3 fakulti di Jalan Raya Muda. Buat Itu masa daripada ni, saya. buat masa ni Cik Faris tak ada lagi sebab kami pun memang tak cukup orang. Memang tak cukup orang. Memang dah masuk dah dalam perancangan pun sebenarnya yang VC pun tahu tentang kekurangan ini, dan kita pun berhubung dengan pendaftar berkenaan isu ini dan kalau tak silap saya untuk tahun ni pun kita minta seorang lagi. Sebab kita tak boleh minta ramai-ramai nanti JPA akan tolak. Tapi alhamdulillah lah sebab buat masa ni memang kita terpaksa lah sebab kita tak boleh dapat ramai. Kita akan dapat satu, lepas tu macam kita kena setahun tu kita kena relax dulu baru kita dapat satu. Cuma macam di Kuala Lumpur tu dia at least Fakulti Perubatan tu dia tahu kan kedudukan keadaan dia yang memang sentiasa nak buat tu dia ada seorang pegawai. Memang sebenarnya kami menganjurkan kalau ada lebihan kepada PTJ-PTJ yang memang selalu yang perlu ada, kita memang minta kalau mereka ada lebihan keuangan dan perancangan keuangan memang kita minta mereka ada pegawai undang-undang sendiri. Sebab itu akan lagi cepat. Lagi lebih cepat. Tapi kita tak bolehlah macam tu sebab depends lah. Macam kita boleh menyuarakan tetapi tindakan tu bukan pada kami lah. Terpulang pada PTJ tersebut. Cuma macam saya kata sekarang memang kalau kita cakap pasal beban kerja di Kuala Lumpur pun sama beban dia. Dan di sini pun sama. Sebab macam kes tata tertib Kuala Lumpur akan hantar pada Bangi. Yang Kuala Lumpur jaga adalah MOU, MOA. Itu dia jaga sendiri dan juga kes-kes hospital. Saya tak campur kes-kes hospital. Ramai itu saya pernah dimarahilah kerana kenapa saya tak tahu kes hospital. Dia tak tahu kes hospital, kes-kes di hospital tidak akan dihantar ke Bangi dan pejabat penasihat undang-undang dan penasihat undang-undang Bangi tak perlu tahu kes itu sebab dia ada dia punya majlis hospital. Dan nanti Cik Nurul Hafizah akan bentangkan di depan LPU dan juga di depan majlis hospital yang ada ahli LPU dan juga VC. Jadi benda tu memang kita dah bahagi begitu. Jadi untuk menempatkan kami ke KL tu rasanya memang taklah sebab kami ada 2 orang ni pun dah tak cukup nyawa dah. Jadi saya rasa yang apa yang kita boleh buat ialah kita boleh mohon untuk semua pihak nampak tentang beban kerja. Sebab beban kerja pejabat penasihat undang-undang dia tak sama dengan pejabat lain yang pengarah-pengarah lain. Dia tak, sebab kami kena baca satu-satu. Itu yang ramai orang tak faham. Dan saya pernah ditempelak lah juga oleh pensyarah yang dia nak cepat. Dia kata, apa susah sangat? Dia kata, you template je kan? You tukar nama. Dia kata, saya kata kalau ajar template, saya boleh buat. Saya boleh buat sendiri 100 satu hari saya buat. Saya kata, template, tukar nama, tukar alamat. Tetapi, bila ada isu duit, MOA tu yang kita kena jaga betul-betul.
Kerana apa? Kerana kalau kita baca sebelum saya dengan bos akan duduk tengok. Kita selalu perasan kita banyak kena track nanti. Pertama, IP. Dia akan kata, akhirnya dia akan kata IP tu hak dia. Sedangkan yang buat tu pensyarah kita. Mana boleh IP hak dia? Itu satu. Itu kita sebab kita ada Cik Sherine yang dekat inovasi tu, dia akan advise kami lah dari segi IP. Kedua, saya selalu kata kenapa kami ambil masa, kami baca satu-satu. Terutama ramai pensyarah ni dia tak faham. Dia nak kerja KPI dia, SPPU dia. Yang dia selalu salah ialah dia ingat dia hantar petang, malam kan kami dah jawab. Dia tak nampak yang beratur tu yang masuk queue tu berapa satu hari. Ya, ada orang yang memang dia tahu kami memang banyak, dia dah settlekan semua, dia dah settle okey. Ini semua perbincangan saya, dia dah settlekan semua dokumen. Kalau itu senang. Ini dalam waktu kita buat tu tiba-tiba kementerian punya ni, faham tak? Kementerian ni dia ada penasihat undang-undang dia sendiri, dan penasihat undang-undang take their own sweet time. Saya ambil contoh satu PTJ, 2 tahun tau kami hantar, 2 tahun bukan 2 hari, kami hantar 2 tahun pada dia untuk tengok, tak kembali pada kami. Kami pun dah tulis surat lah, tak kembali ni agaknya tak berminat lah. Tok, 19 hari bulan Ogos, menteri nak datang, nak kata nak merasmikan benda tu. Kami kata, apa ni? Tak tahu apa-apa. Masa tu kecoh semua sebab orang pengarah lama dah bertukar, pengarah baru datang, lepas tu benda-benda isi dalam tu dah jadi lain, menteri pun menteri lain. Kecoh sangat. 24 jam tau kami kerja. Sebab kami nak settlekan benda tu, dah esok pagi kita masuk meeting, ada PA menteri dan juga ada pegawai undang-undang dari kementerian tersebut. Kita duduk balik, bukan macam tu pula, minta benda lain, pusing balik. Itu yang orang tak nampak. Sedangkan saya guna 2 pegawai tu untuk settlekan semua benda ni. Jadi benda lain terpaksa ke tepi. Itu sebab saya kata, ramailah, saya faham ramai yang sinis, tulis email, sisi pada saya sinis, kata macam tu, macam ni, incumbent melahap apa-apa benda. Saya tak pedulilah, sebab pada saya, if you really knows that how we work, kami, kalau saya sebenarnya, kalau orang tanya saya berapa pegawai saya nak untuk MOU, saya nak 5 orang pegawai duduk bahagian MOU. Bila ada 5 pegawai duduk bahagian MOU MOA, masa tu you akan nampak, memang very good. Sebab semua universiti ada 5 ke 6 pegawai untuk MOU MOA saja. Itu tak masuk penasihatan. Itu sebab dia orang ada banyak pegawai. Ramai orang tanya saya, kenapa UPM dia got macam besar office dia? Yalah, dia memang set up UPM, dia set up pegawai pejabat undang-undang. Kemudian USM pun sama. USM lagilah, dia dah ada ombudsman for so long. Kita ni at least okey lah, kita ada ombudsman sekarang. Kita kedua yang ada. Jadi, dalam keadaan kita yang masih lagi pada saya baru baby nak bangun ni, kita kena pandailah, Cik Faris. Tadi kalau dekat KL tu saya tahu, Husna pun sentap juga. Dia pun banyak benda yang dia tengok, dan umur pun banyak juga dia bantu untuk Fakulti Perubatan, dan Fakulti Perubatan rajin buat MOU MOA dan atas keperluan mereka. Dan juga saya nampak macam Cik Nurul memang dia terpaksalah cover order tata tertib dan sebagainya, dan juga kes-kes mahkamah. Itu dah cukup dah tu. Jadi yang kami perlu sekarang ni kalau tanya saya ialah penambahan pegawai. Penambahan pegawai yang memang ada dalam perancangan tiap-tiap tahun minta. Jadi dan perancangan pegawai dan juga hala tuju mereka. Sebab mereka macam saya kata tadi, kalau kita tak bagi kenaikan pangkat pada pegawai saya ikut time, dia orang akan pergi sebab mereka muda dan mereka akan masuk AGC yang lebih berpotensi. Saya tak nak kehilangan mereka sebab kita pernah kehilangan pegawai kita kepada AGC back 2018. Kita 3 bulan tak ada pegawai, 3 bulan tak bergerak MOU MOA. Bukan saja kami diseranah, kami dilaknat, macam-macam kami kena. Tapi nak buat macam mana? Sebab memang kita nak dapat pegawai yang duduk dekat bahagian pengubalan memang susah. Tapi kita dapat juga hari ini, Cik Hanafi dan Cik Muzaki yang pada saya sangat bersabar, dan saya jaga mereka sebab itulah harta yang saya ada untuk pastikan semua pensyarah-pensyarah punya MOU MOA dapat dilaksanakan dengan baik. Jadi kalau nak letak mana-mana pegawai ke mana-mana tempat pun buat masa ni, pada saya memang tak boleh. Melainkan kita masuk ke adanya penambahan pegawai. Itu je Cik Faris pada saya. Terima kasih Doktor. Cuma saya sebenarnya suarakan juga sebab beban dan tanggungjawab tu kan. Dulunya FSK Farmasi dan juga Fakulti Pendidikan tu bebannya diletakkan di Bangi. Kemudian bila dipindahkan bawah tanggungjawab KKL tu, tanpa pegawai tu agak besarlah peranan dan tanggungjawab. Lebih-lebih lagi kalau Husna saja yang menguruskan MOU dan MOA, sebab Fakulti Perubatan telah ada umum kan di situ. Mungkin IBM Perjawatan akan datang ni boleh dipertimbangkan jugalah penambahan pegawai itu mengambil kira beban tu. Itu daripada saya, Doktor. Terima
Terima kasih. Okey, sama. Terima kasih Encik Faris. So secara keseluruhannya memang kita boleh lihat satu universiti punya isu kaitan dengan dokumen legislation ni ya, Dr. Sana. Saya masih ingin membuka pertanyaan kepada semua peserta kita. Kita ada ramai ketua pentadbiran dan juga pegawai Fakulti Integriti. Sekiranya ada pertanyaan, silakan. Oh, tak ada yang nak bertanya lah Dr. Salah. Cuma ada satu soalan di chat ni, dia just nak minta sedikit penjelasan berkaitan beza MOU dengan MOA. Mungkin masih ada yang belum betul-betul clear tentang perkara tersebut, Dr. Salah. Okey, MOU ni Memorandum of Understanding, memang persefahaman. Dia tidak ada legal implication yang besar. Maknanya katakanlah universiti biasanya pensyarah ni dia akan cari MOU lah sebab dalam one of the kriteria naik pangkat, tak kira pensyarah dari mana pensyarah pun sampai ke profesor mesti ada satu yang dia buat. Jadi mereka ni berlumba-lumba lah sebab nak fulfill the requirement tu. Okey, MOU ni dia lebih kepada Memorandum of Understanding, kepada macam kita nak bekerjasama dari segi kita nak lantik profesor, visiting professor, macam tu. Benda MOU tidak melibatkan duit. Tapi apabila melibatkan keuangan, dia tidak boleh jadi MOU. Dia akan jadi MOA. Memorandum of Agreement. Sebab bila ada duit, dia akan ada legal implication, penuntutan, duit pembayaran. Jadi itu semua. So, terutama yang melibatkan penajaan. Kan macam fakulti-fakulti sains, biasanya macam kejuruteraan dan juga FST, FTSM, diorang banyak dapat maknanya kerjasama dengan syarikat luar, dengan Petronas, berjuta-juta, bukan sikit. Jadi itu tak boleh buat MOU lah. Itu kena buat MOA. Itu sebab MOA kami akan baca sangat detail. Terutama dari segi implikasinya kepada UKM di masa hadapan. Jangan kita teruja ya apabila dengar UKM sudah pun mendapat pendanaan sebanyak 23 juta. Ye tu bila kami baca balik dia tak jadi ye, dia akan jadi meraung di hujung jalan. Nanti di akhirnya kami akan selalu nampak macam saya kata tadi, IP naklah diberi kepada syarikat yang mendana. Kemudian jika berlaku apa-apa letupan sewaktu kajian adalah tanggungan UKM. Banyak cantik saya kata. Habis tu kalau waktu dibuat eksperimen dipanggil yang permaisuri agung, tiba-tiba hidrogen tu meletup depan permaisuri agung, siapa nak bayar kulit putih dia, saya kata. Jadi sudahnya kita kena pastikan yang kita tak kena dengan benda tu. Itu yang kami akan buat. Kami cerita sedang je. Kalau kami rasa dia berlengkar-lengkar, okey, kita buat meeting dengan penyelidik. Penyelidik akan explain bla bla bla. Okey, kita rasa penyelidik pun tak boleh nak apa kita nak, kita akan buat meeting pula dengan pendana. Yang beri dana tu. Bila beri dana tu orang boleh kata sebenarnya kami nak IP you all. Masa tu kita dah boleh tahulah apa niat dia sebenar. Sebab pada saya kita dengar duit banyak, tanya kan, masuk tanya lambat-lambat kat dalam WhatsApp. Tapi dia tak tahu yang buat kerja tu kami ni, tanya tu sebelum tanya tu kita kena tengok dulu apa implikasi dia. Kebanyakan mereka menaja UKM, orang kata pensyarah ataupun penyidik UKM bukan free. Dia mesti ada timbal balik. Dan timbal balik itu mesti bersifat adil kepada kita sebab bila kajian dibuat, dia guna tempat tu UKM tau. Elektrik UKM, duit UKM, makmal UKM. Jadi kita kena pastikan makmal kita dan semuanya tu tidak akan mengalami kerugian disebabkan projek tu. Satu. Kedua, apakah yang akan UKM dapat? Apakah pendidik-pendidik UKM akan dapat daripada tindakan dia melaksanakan projek tersebut? Adakah nanti mereka akan diiktiraf? Adakah nanti mereka akan dihargai? Adakah nanti dalam bentuk apa? Okey, yang ketiga, adakah nanti di masa hadapan pihak yang memberi dana ini akan sue UKM atas sebab-sebab kegagalan penyidik-penyidik UKM melaksanakannya? Nanti dia akan ada term tu. Di hujungnya dia akan kata, biasa yang kami akan terpaksa minta mereka berkompromi semula tu dari segi IP, dari segi dia akan kata kegagalan penyelidik menyiapkannya dalam masa 22 bulan akan menyebabkan mereka akan memohon semula duit yang telah diberikan tu dipulangkan kembali. Macam nak pulangkan kalau dah beli barang-barang makmal? Siapa yang nak bertanggungjawab? UKM ke? Di situ akan tanggungjawab. Adakah UKM akan bertanggungjawab membayar semula dana yang dikeluarkan oleh orang lain yang diberi kepada pensyarah? Yang situ yang orang selalu tak nampak. Yang nampak tahniah, dia tak nampak yang takziah tu dia tak nampak. Jadi di sini yang kami akan pastikan yang pihak UKM, penyelidik UKM, pensyarah UKM akan dilindungi di dalam MOA tersebut. Begitu juga kalau dia masukkan duit ke UKM, kita akan berhubung dengan bahagian perolehan, berhubung dengan bahagian bendahari, macam mana kita nak keluarkan duit tu atas nama siapa.
Di situ KRIM ada, di situ itulah pentingnya kenapa didaftarkan pada KRIM supaya MOA tu nanti bila dia klik je sistem, oh KRIM pun tahu, boleh dapat point Emira kat situ, kemudian kami pun tahu, kemudian bendahari pun tahu untuk release duit tu kepada pihak-pihak yang berkenaan mengikut perjanjian. Itu penting. Jadi melibatkan keuangan adalah MOA, yang tidak melibatkan keuangan MOU. Okey, terima kasih Dr. Salah. So nampaknya tak ada lagi soalan-soalan daripada kita punya peserta. Cuma mungkin kalau saya boleh memohon sebagai saya boleh katakan the end of fungsi trust unit integrity tu kan Dr. Salah dekat tata tertib. Mungkin kalau boleh Dr. Salah kongsikan sedikit ataupun beberapa contoh tentang tindakan-tindakan yang diambil di peringkat PPUU tetapi macam dah last minute baru PPUU tahu dan ambil tindakan. Mungkin tindakan awal kepada staf tersebut tidak dibuat di PTJ and end up dia jadi satu isu besar macam tu. Adakah yang boleh dikongsikan? Itu banyak juga kes-kes begitu. Maknanya bila dah parah baru bagi tahu kami kan. Itu sebab kita dulu, pasal tak silap saya pada 2018 kita dah buat jeraiwara kepada semua PTJ. Saya ingat lagi saya dengan Puan Munirah, Puan Raja Aina masa tu kita punya timbalan di pejabat kami. Kami memang pergi, kami buat zon pun, zon A, B, C sampai ke KL kami pergi. Sebab apa? Kami nak ketua PTJ ataupun pegawai ini faham bahawa bila ada isu tata tertib dekat PTJ kena bertindak dulu. Sebab kenapa kami kata begitu? Kami adalah urus serta yang akan menguruskan isu tersebut. Tapi isu tu berlaku dekat PTJ kan? Bukan dekat pejabat kami. Saya tak tahu. Contoh macam ada satu fakulti A ni. Dia kan dia telefon kata, dia ni macam ni. Okey, saya kata Prof sekarang, Prof pernah tak nasihatkan dia? Belum lagi. Tak ada tindakan. Jangan terus pada saya. PTJ pertama. PTJ perlu merekodkan. Pertama, okey, kehadiran. Katakan macam tadi kes tadi kan. Dah mula dah ni, dah datang lambat. Lepas tu MC merata. Okay, first. Apakah tindakan PTJ? Penolong pendaftar sudah boleh melaporkan kepada dekan atau pengarah kata ini isu. Benda pertama yang dibuat ialah panggil dia. Masa panggil dia tulis surat tulis surat maknanya panggilan pertama teguran. Okey, secara berdepan masa kita cakap kita kata Anah ya ini surat menunjukkan kita ada pertemuan hari ini. Masuk dalam fail pekerja dia. Okey, satu. Kemudian maknanya pada saya boleh katakan PTJ dah ambil langkah satu. Degil, buat lagi. PTJ tegur. Tak jalan ataupun semua kawan-kawan kata tak makan tegur hari ni. Okey, PTJ keluarkan surat tunjuk sebab. Boleh keluarkan tunjuk surat sebab. Kenapa dia datang lambat? Maknanya tindakan ada daripada PTJ. Dia jawab pun tak apa-apa dan dia masih lagi begitu. PTJ sudah boleh buat laporan kepada Pejabat Penasihat Undang-Undang ataupun kepada integriti. Mana-mana pun tak apa sebab nanti akhirnya kami juga yang akan buat. Kes itu dan kita nampak. Okey, pertama PTJ dah ambil tindakan. Menegur. Menegur tu ada surat lagi. Dah ada. Kedua, bukti-bukti. Menipu lagi selepas teguran. Datang lambat. Print semua kedatangan dia. Print kedatangan dia. Sebab kita nak tunjuk pada datang lewat tu. Lewat dekat mana. Dia ambil PW berapa. Okey, tunjuk. Lepas tu tak datang. Hari tu clear tak datang. Tak ada cuti. Semua kita dapat. Bila kita dapat tu, kita akan masukkan ke dalam penentuan kes. Kes yang macam tu memang akan lekat. Dia jarang tak lekat sebab bukti ada, bukti tak datang kerja, bukti tak bukti tak login, bukti ponteng, bukti tak cuti, bukti semua ada. Di situ kita akan bawa kepada kes prima facie. Once prima facie kita masuk meeting, memang akan seterusnya jatuh hukum lah. Bila jatuh hukum tu macam saya kata tadi, buang kerja, turun pangkat dan sebagainya. Jadi di situlah yang paling penting tindakan PTJ tu sebab PTJ yang tahu masalah dia ni. Kami tak tahu. Bila PTJ bawa bukti, bawa tindakan PTJ pun dah buat tapi degil, memang lekat kes. Dia biasanya bila kita minta PTJ, entahlah, tak tahulah, saya pun tak rasa. Susah kami. Sebab kami bertanggungan kepada jawatan kuasa. Jawatan kuasa ni, ahli LPU ni, diorang tak ada masa tau. Jadi diorang pada diorang, okey, doktor, mana bukti dia tak datang kerja? Kita dah buat. Exhibit 1, exhibit 2, exhibit 3, kita dah buat. Lampiran 2, 3, 4 tu sebab kertas kerja kami tebal-tebal. Dia tak ada kecil-kecil, memang tebal-tebal sebab kita nak tunjukkan kes tu ada merit untuk dibawa ke pengadilan. Macam tu. Ala-ala macam peguam jugalah. Cumanya di dalam UKM. Jadi kita dah buat semua benda tu. Tapi kalau itu sebab kadang-kadang bila ada tak cukup kita akan minta dengan integriti. Boleh tak supply lagi? Integriti akan buat siasatan lagi. Okey, supply pada kami. Kami nak kes lengkap. Sebab kalau kes tak lengkap, kes akan dibuang. Sayang. Sebab kita pada saya orang mengadu tu mesti ada sebab.
Sebab kat UKM ni orang tak mengadu saja-saja. Orang mengadu bila dia dah tak tahan. Macam perangai tu melampau sangat. Baru orang mengadu. Orang takkan mengadu for nothing dekat UKM ni saya tengok. Begitulah. Ya. Okey, terima kasih Dr. Salah atas perkongsian. Dia walaupun aduan ataupun isu tu bermula daripada unit integriti, tetapi dia punya final line tu memang di Pejabat Penasihat Undang-Undang. So memang saya boleh katakan fungsi yang sangat penting dan memang tidak boleh dipisahkan di antara unit integriti dan juga Pejabat Penasihat Undang-Undang. Saya harapkan sesi perkongsian kita yang ringkas pada hari ini, tapi saya boleh katakan amat padat dengan maklumat-maklumat yang dikongsikan kepada semua peserta. So saya nak mohon untuk semua peserta yang hadir untuk membuka kamera. Kita adakan sesi bergambar untuk rekod di pejabat kami. Bagi sesi perkongsian integriti ini, silakan yang berbagi Profesor, Dr. Tuan Puan. Sebenarnya kita menjangkakan sesi kita ni dalam 40 orang, tetapi kita ada partisipan dalam 70 orang hari ini, alhamdulillah. So memang diharapkan sesi ini walaupun ringkas tetapi dapat memberikan maklumat yang sangat saya boleh katakan lengkap, dan sekiranya ada yang masih belum jelas di peringkat PTJ, bolehlah diemailkan kepada unit integriti dan ombudsman ataupun terus yang berkaitan dengan tata tertib kepada pejabat Profesor Madya Dr. Salawati. Okey, semua dah okey urus dia, mungkin boleh buat count in and Okay, sekejap ya, bagi saya 5 second untuk senyum. Okay, another screen. Okay, terima kasih. okey, terima kasih Rustia kepada semua peserta yang berbagi Profesor Dr. Tuan Puan yang hadir. Kita telah kongsikan link kehadiran di ruangan chatting. Mohon untuk isikan bagi tujuan rekod dan juga bagi pemberian mata dalam sistem urus bakat. So saya rasa kita berakhir di sini. Segala yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan sekiranya ada kekurangan adalah daripada diri saya sendiri. Again, terima kasih Dr. Salawati dan juga Tuan Haruzaki yang bersama kita untuk taklimat tadi. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih.